Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya akan mengenalkan apa itu penyakit mental. Okey. Penyakit mental ni adalah penyakit yang melibatkan gangguan pada fungsi otak yang boleh menyebabkan perubahan kepada proses pemikiran, perasaan dan tingkah laku seseorang yang mengakibatkan gangguan untuk menjalani aktiviti seharian dengan baik. Kajian pemantauan penyakit yang dijalankan di Malaysia pada tahun 1996 mendapati hampir 11.1% daripada golongan dewasa Malaysia dikesan mengalami penyakit mental. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Ayu Nirmala binti Faizal ingin membentangkan faktor-faktor penyakit mental kepada pelajar. Antara faktor penyakit mental yang boleh terjadi dalam kalangan pelajar adalah disebabkan stres dengan tugasan pembelajaran. Contohnya, pelajar terlalu tergesa-gesa ingin mengejar tempoh masa menghantar tugasan yang diberikan oleh pensyarah. Selain itu, pelajar juga boleh terjerumus dalam penyakit mental kerana kerap berfikir sendirian tentang tugasan yang lain tanpa pertolongan dan bimbingan daripada ahli kumpulan. Faktor seterusnya adalah persekitaran dari segi rakan-rakan, diri sendiri dan juga keluarga. Hal ini kerana pelajar tidak mempunyai keyakinan diri dan tidak mendapat sokongan moral daripada rakan dan juga keluarga. Ini boleh menyebabkan pelajar mendapat tekanan dari persekitarannya. Faktor yang ketiga pula adalah keluarga. Keluarga boleh menjadi punca mengapa pelajar boleh terjerumus dalam penyakit mental. Contohnya, ibu bapa yang tidak mempunyai kesefahaman antara satu sama lain boleh membuatkan pelajar menjadi murung kerana banyak berfikir tentang masalah keluarga yang dialami sehingga bercerai-berai. Faktor yang terakhir pula adalah masalah kewangan. Antaranya seperti pembiayaan kos, keperluan harian dan makanan. Hal ini boleh menyebabkan pelajar berfikir dengan terlalu banyak kerana sukar untuk mendapatkan duit daripada diri sendiri dan juga keluarga. Sekian, terima kasih. Hai, nama saya Nurul Aisyah Lau. Pada hari ini saya akan menghuraikan beberapa kesan penyakit mental dari aspek fizikal dan mental. Kesannya pula adalah saling berhubung kait. Jadi dalam video ini saya akan fokuskan kepada hubung kait antara kesan masalah fizikal dengan mental. Apabila seorang individu menghidapi penyakit fizikal, berkemungkinan individu tersebut akan menghidapi penyakit daripada aspek mental. Antaranya, pesakit akan mengalami keraguan terhadap masa hadapan. Ini menyebabkan pesakit akan berfikiran negatif. Mereka merasa hidup ini terlalu singkat dan perlu mencari makna sebenar kehidupan. Ada juga pesakit yang berasa tidak mempunyai alasan untuk hidup lagi dan seterusnya mereka membuat keputusan untuk membunuh diri. Hal ini disebabkan gangguan mental yang dihadapi. Selain itu, dari aspek fizikal, kesan yang dapat dilihat adalah gangguan kepada imun tubuh. Hal ini kerana penghidap penyakit mental ini mempunyai selera makan yang berkurangan. Pesakit tidak dapat nutrisi dan vitamin yang mencukupi. Seterusnya, pesakit akan mengalami peningkatan hormon stres. Penyakit mental akan memberikan tekanan tinggi kepada pesakit. Tekanan yang tidak ditangani dengan baik akan menyebabkan peningkatan kepada hormon stres. Apabila tekanan tidak dapat ditangani, ia akan menyebabkan peningkatan risiko serangan jantung atau stroke. Ini akan membawa kepada gaya hidup yang tidak sihat. Hai, nama saya Dewa Rani. Pada hari ini saya akan menguraikan beberapa cara rawatan pesakit. Ada 2 simptom, ada orang ada 10 simptom. Stres dengan depres. Rasa murah serabut. Rasa sedih tapi masih dalam kawalan. Tapi depres, next level. Sedih, loss of function, benda orang yang dahsyat. Bila kawan stres, goodness, kita tak senang masuk kawalan state depression. Kita pandai lagi manage kita punya stres. Bolehkah penyakit mental diubati? Ya. Kemajuan dalam bidang perubatan moden telah membolehkan penemuan ubat-ubat yang lebih berkesan dalam merawat penyakit mental. Hampir semua ubat yang digunakan untuk merawat pesakit mental mengambil masa sebelum kesan positifnya. Boleh dilihat. Kesabaran meneruskan pengambilan ubat secara konsisten amat digalakkan. Selain ubat,
Fizioterapi pendekatan sokongan seperti kaunseling, fizioterapi tetapi konflik, terapi berkelompok, terapi keluarga, pendidikan fiziologi, terapi pemulihan cara kerja dan pemulihan fiziososial telah bukti sama pentingnya. Selain itu, terdapat beberapa cara merawat pesakit daripada kesihatan mental. Seterusnya, bina tabiat yang baik atau belajar strategi baru. Bercita-cita untuk bersenam pada setiap hari, mengamalkan diet yang sihat, membaca buku secara konsisten atau janji lain yang sentiasa anda azamkan setiap awal pagi. Selain itu, namun masa sentiasa menjadi kekangan, ini masanya untuk membentuk dan membebaskan seseorang kepada tabiat baru memerlukan masa dan komuniti yang tidak berbelah bagi. Walaupun secara purata 65 hari diperlukan sebelum tabiat pulih menjadi kebebasan, namun dengan sedikit masa, sekarang ia boleh dilaburkan sebagai pemulahan. Anda hanya perlukan azam yang kuat. Selain itu, anda boleh belajar strategi tertentu bagi mengatasi masalah yang anda sering hadapi. Sebagai contoh, strategi untuk mengawal marah, mengurangkan agitasi atau kebimbangan dah. Kemudian, cari jalan atau cara yang lebih baik untuk mengatasinya. Ketika anda tidak menghadapi stimulus tersebut, seperti membina tiat, ia memerlukan masa dan juga latihan. Seterusnya, bergaul dengan ahli keluarga dan kawan-kawan. Maksudnya bergaul di sini tidak semestinya keluarga berjumpa dengan mereka, cukup dengan satu panggilan telefon kepada kawan lama anda untuk bertanya khabar, panggilan video kepada ibu bapa untuk melihat aktiviti mereka di rumah ketika kuarantin, atau Google Meeting untuk lepak dengan kawan-kawan. Berkemungkinan dengan panggilan anda, ia boleh membantu meringankan masalah mereka. Selain itu, ambil kesempatan ini untuk melihat bagaimana anak anda di sekolah serta mereka melakukan pengajaran atas talian dan bantu mereka dalam masa terluang anda. Bukan itu sahaja, masa ini juga boleh dimanfaatkan untuk berbual panjang bersama pasangan anda untuk mengenali masa mereka lebih baik. Seterusnya, bernafas untuk menerangkan diri. Bukan hanya bernafas secara refleks seperti selalu, tetapi bernafas di bawah kawalan. Pastikan suasana diam dan tenang. Kawalan pernafasan anda melalui hidung sedalam-dalamnya. Pastikan perut anda naik ketika bernafas dan kemudian hembus melalui mulut. Ulang untuk beberapa minit atau sehingga anda dapat rasakan badan anda mula rileks. Ini boleh membantu untuk melepaskan ketekanan fizikal dan minda disebabkan oleh situasi sekarang. Seterusnya, lakukan kebaikan. Di siap genting ini, banyak individu yang menghadapi kesukaran. Jadi jika anda ada banyak atau kongsi sekiranya anda ada sikit, ulurkanlah bantuan kepada mereka yang memerlukan dan sebarkanlah kebaikan. Anda baik cara seperti menyumbang kepada NGO yang boleh dipercayai, memberi barang dari masjid kecil di kawasan perumahan, mendengar masalah kawan anda, bertanya khabar jiran anda, memberi makanan kepada haiwan liar, atau jangan membeli roti lebih dari yang anda akan makan. Tinggalkan sedikit untuk orang lain selepas itu, manfaatkan internet sebaik mungkin. Sentiasa mengikuti maklumat terkini mengenai situasi sekarang, terutamanya coronavirus adalah sangat penting. Namun bagi itu, terlalu banyak informasi hanya akan menyebabkan kebimbangan yang melampau. Selain itu, golongan muda terlalu banyak menghabiskan masa dalam alam maya yang penuh dengan kepura-puraan dan tertipu, bahawa itulah kehidupan yang sepatutnya. Hal ini boleh menyalakan lagi masalah kesihatan minda. Oleh itu, memanfaatkan internet dan media sosial had masa dengan menentukan hanya 30 minit sehari untuk diluangkan di alam maya boleh membantu kesihatan minda mengikuti satu kajian. Selain itu, pastikan sumber berita yang dibaca anda adalah sahih.
tanamkan sedikit rasa curiga apabila anda membaca berita yang disebarkan. Langkah mengatasinya ialah yang pertama, gaya hidup yang sihat. Contohnya senaman. Amalkanlah gaya hidup yang sihat. Ada kajian pernah dibuat di mana kebanyakan orang yang mengalami stres akan cenderung untuk makan berlebihan dan berasa gembira selepas itu. Namun kesan lainnya, dia akan mendapat pelbagai penyakit yang pasti akan mendatangkan masalah pada kesihatan pula. Justru, makanlah makanan yang sihat dan seimbang. Lakukan senaman sekurang-kurangnya 2 kali seminggu. Tidak perlu melakukan aktiviti berat, memadai dengan berjogging, menaiki basikal atau berjalan di taman. Jika berasa serabut dan stres semasa menyiapkan kajian, berehatlah sebentar dan lakukan senaman ringan dan ambillah snack yang sihat seperti buah-buahan. Nombor 2, pastikan dapat tidur yang mencukupi. Pastikan anda mempunyai rutin tidur dan rehat yang betul untuk memastikan kesihatan mental terjaga dan boleh menguruskan stres dengan baik. Tidur merupakan cara terbaik untuk merehatkan fizikal dan mental selepas melakukan tugasan yang berat setiap hari. Stres boleh mengganggu corak tidur seseorang, jadi sebelum tidur pastikan anda mengambil masa beberapa minit untuk bertenang dan menguruskan diri seperti mandi dan solat sebelum tidur. Tubuh yang mendapat rehat yang cukup pasti akan berasa segar untuk melakukan pekerjaan apapun keesokan harinya. Yang ketiga, jangan menyendiri. Mengasingkan diri semasa anda berada dalam keadaan tertekan atau stres bukanlah jalan yang betul. Anda perlu mencari seseorang untuk meluahkan perasaan atau berkongsi cerita pada mereka. Mungkin jika anda terjumpa dengan seseorang yang dipercayai dan berkongsi kepadanya, mungkin anda akan berasa tenang semula untuk memikirkan jalan yang terbaik. Jika anda tidak mempunyai kenalan rapat, berbincanglah dengan penyelia untuk meminta pertolongan. Pastikan orang yang lebih pengalaman dapat membantu anda melalui tekanan yang dialami. Kebanyakan universiti juga mempunyai khidmat kaunseling pelajar, jadi itu juga merupakan satu pilihan untuk anda berkongsi dengan mereka. Yang terakhir ialah ada masa rehat. Berehat sebentar dalam masa bekerja atau menyiapkan tugasan boleh mengurangkan anda mendapat stres yang melampau. Selain itu, pergilah bercuti seketika pada hujung minggu dengan melakukan aktiviti digemari agar kehidupan anda seimbang dan sentiasa bertenaga. Rehat yang mencukupi menjaminkan hasil kerja yang berkualiti. Thank you. Terima kasih.